I congratulate Perwaris for making a very sane study of this so-called wilayah Iskandar ni. Sebenarnya I'm not anti-Chinese or anything like that, but the fact of life is that where you have a Chinese majority, you cannot put a Malay candidate there. That is a fact of life. It's not that I am against. If you want to put a Chinese candidate in Kelantan, go ahead, but you're not going to win. So what will happen? I'll tell you what will happen to wilayah di Iskandar ini. Singapura akan melabur, buat bangunan pencakar langit, buat rumah mewah. Siapa yang nak duduk di situ? Orang Melayu. Orang Melayu saya tahu daripada kecil lagi. Saya tengok di Alor-Star. Masa saya kecil lagi, tak ada orang Melayu di Alor-Star. Ada pekan Melayu tapi tak ada kedai Melayu. Kenapa? Apabila ditawar harga tanah yang begitu tinggi, mereka tak tahan hati, mereka jual, pindah luar daripada bandar. Bandar membesar, tiba-tiba harga tanah itu naik. Ada orang tawar harga yang tinggi, sekali lagi dia jual dan dipindah luar daripada kawasan yang sudah luas ini. Akhirnya dia masuk dalam hutan. Apa akan jadi di wilayah Iskandar ini? Ialah sama, yaitu apabila orang Melayu yang tinggal di situ ditawar harga tanah 10 kali ganda daripada harga biasa, tak tahan hati dia. Kalau dia tahan, dia naik 20, dijual. Bila dia jual, di mana dia pergi? Luar daripada wilayah. Siapa yang akan tinggal di situ? Tentulah orang yang membangunkan wilayah itu. Dan apabila kita beri kemasukan dengan bebas orang asing, siapa yang masuk? Kalau pelabur itu datang daripada Singapura, apakah orang Melayu Singapura yang lari tadi itu nak masuk situ? Keturunan Sultan Johor ataupun Sultan Singapura. Tak ada orang Melayu yang ada di Singapura, tak ramai. Tetapi tentulah orang lain. Singapura berhajat untuk menambah penduduknya kepada 10 million. Kebanyakannya akan dibawa daripada tanah besar China. Di manakah nak ditempatkan orang ini jika tidak di wilayah Iskandar ini? Dan mereka berkemampuan, bangunan pencakar langit, bangunan mewah apa semua akan diisi dengan mereka. Akhirnya apa yang kita lihat ialah wilayah ini walaupun secara legalnya dimiliki oleh Malaysia, tetapi penduduknya ternampak seolah-olah dia dimiliki oleh Singapura. Kenapakah Singapura tidak dijadikan sebahagian daripada Malaysia? Bukan daripada segi amalan ataupun tradisi. Sebabnya yang Singapura tidak menjadi sebahagian daripada Malaysia kerana penduduknya terlalu ramai terdiri daripada orang-orang Cina Singapura. Sebab itu Tunku berjanji dengan Kuan Yew supaya PAP janganlah terlibat dengan politik di Semenanjung, tetapi PAP terlibat. Sebab itu Tunku singkirkan Singapura. Jadi kalau tak boleh nak hidup bersama dengan Singapura, dia asingkan diri daripada Singapura. Esok bila wilayah Iskandar ini dipenuhi 100% dengan 3 million Chinese from the Chinese mainland, you think you can administer it? And when they are there, they have to make demands. Eventually dia minta jadi rakyat. Apa kita nak kata? Dia dah duduk situ, dah beranak di situ. Tidak berlaku dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Kita akan kehilangan wilayah ini. Kita akan jadi minoriti dalam negara kita. Orang Melayu akan menjadi minoriti dalam negara sendiri. Sekarang ini pun kalau kita tambah 3 million orang Singapura, kita sudah jadi minoriti. Kita orang Melayu bukan ramai. Sebab itu
wilayah Singapura, wilayah ini tidak harus dibangunkan sedemikian. Boleh dibangunkan, tapi ada cara-cara. Dan kita bukanlah bodoh sangat. Tak boleh nak bangunkan negara kita sendiri, nak minta tolong daripada Singapura. Pelabur ada di Malaysia, yang Cina ada, yang Melayu ada, yang India ada daripada Malaysia yang boleh bangunkan. Mungkin tak sepesat Singapura, tapi kita boleh buat. Kita telah buktikan pembangunan yang kita lakukan di dalam negara kita. Kenapa kita harus tunduk kepada Singapura? Sebab itu saya berasa saya tidak dapat menggerakkan hati majoriti orang Melayu berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Kerana RM200 mereka sanggup jual undi. Bangsa yang semacam ini tidak tahan lama. Yalah, saya tak ada di sinilah bila kita semua hilang kuasa, tapi dia akan berlaku kalau kita sanggup dengan kerana RM200 jual undi. Tak payah wilayah lagi dah, habis. Negara kita ini akan dimiliki oleh orang. Sebab itu 450 tahun kita dijajah oleh orang kerana orang Melayu tak berani bangun dan menentang apa yang salah. Yang ada cuma beberapa bloggers saja, dan di antara bloggers pun ada juga yang sama-sama menjadi bloggers untuk nak menidakkan kesan daripada apa yang dimasukkan dalam web oleh bloggers. Sebab itu ada yang sudah ada pun satu badan khusus untuk melawan bloggers yang ada ini. Dan mereka ini akan menggunakan perkataan yang jijik, yang kotor terhadap pemimpin supaya menunjuk bahawa bloggers ini adalah satu blockhead yang tak guna. Jangan siapa-siapa ikut mereka. Mereka adalah pembohong belaka. Inilah yang sedang berlaku. Saya harap pewaris akan dapat perbesarkan badan kumpulan mereka, dan demikian juga dengan yang lain termasuk Prima. Penulis-penulis di Malaysia mestilah jujur kepada diri sendiri dan bercakap secara terus terang. Jangan takut. Kalau Tun Hanif berani bercakap, saya fikir orang lain pun patut berani cakap juga. Yalah, nak buat apa? Saya pun terdedah juga. Tapi saya fikir susah sikit kot. Jadi saya, orang kata awak lebih selamat sebab itu berani cakap. Orang lain korang, kami bergantung ni nak dapat kontrak. Kalau tak dapat kontrak, habislah kami. Kami semua pendapatan sekarang cuma sebulan 1 million saja, setahun 1 million saja. Kami nak 2 million. Bukanlah miskin sangat. So I apologize if I sound cynical. Dengan ini